Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'd. Baik. Topik hari ini adalah sangat menarik dan panjang perbahasannya. Kita cuba selesaikan juga insya-Allah. Dan sesiapa yang pernah membaca surah ataupun tafsir surah apa ya, surah juzuk 30, juzuk Amma, di sana ada perbincangan secara khusus berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir ini, ya. Nanti saya cek balik, kita pernah baca dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka membuat ulasan yang agak panjang berkaitan perkara tersebut. Baik, kerana di sana seorang Yahudi ataupun telah berlaku dua keadaan yang sewajarnya secara umum tidak patut berlaku pada Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah pernah disihir. Itu yang kalau kita baca tafsir surah Mu'awwizatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq wa a'udzu birabbin nas, akan ada perbincangan tersebut, ya. Dalam kes ini Rasulullah kena sihir. Ada satu lagi perbincangan adalah Rasulullah kena racun, masmumah, kena racun, yang akhirnya setengah riwayat menyebutkan mengakibatkan kematian Rasulullah SAW, demam, panah, apa semua tu. Dan ketika Rasulullah sakit, ada satu riwayat yang menyatakan Rasulullah kata, terasa racun yang aku makan di Yahudi dulu Khaybar, di Khaybar, ketika peristiwa Khandaq, terasa sedang macam sedang memberi kesan pada urat-urat dalam badan aku. Dia adalah perbincangan menyebutkan Rasulullah wafat akibat racun tersebutlah. Tapi lama, jangkanya agak lama tu, lama tak lama pun tengoklah balik daripada peristiwa Khaybar itu, iaitu perang Khandaq, pada tahun kewafatan Rasulullah SAW. Dan disebutkan bahawa langit Rasulullah menjadi hitam akibat racun tersebut, ya. Rasulullah makan sikit seorang Yahudi wanita. Selepas penaklukan berlaku, lelaki dibunuh, kaum wanita dan kanak-kanak dijadikan hamba zaman tu, ya. Dan mereka dibunuh bukan sebab mereka Yahudi, tapi kerana khianatnya mereka berpakat dengan kaum musyrikin Mekah. Maka Rasulullah menyuruh para sahabat pergi seranglah Khaybar, di Bani sekitar itu, Bani Khaybarnya, di Mustaliknya, apa semua itu gini tu. Dan di Khaybar itulah seorang wanita Yahudi telah menghidangkan kambing panggang lah, kambing muda bahagian peha Rasulullah suka. Jadi Rasulullah makan, baru sentuh nak makan gigitan pertama, malaikat pun bagi tahu ada racun masmumah. Maka Rasulullah pun sempatlah buang balik, tetapi kesan racun tu dah kena, dah masuk mulut sikit. Ada seorang sahabat Ansar daripada Madinah, barangkali dia makan awal sikit ke, sempat telan ke, meninggal dia. Dan sahabat-sahabat lain yang belum makan lagi, tidak apa-apa. Itulah lebih kurang. Jadi ada dua peristiwa yang menarik berkaitan Rasulullah, yang menunjukkan Rasulullah pun sebenarnya tidak mengetahui perkara gaib secara mutlak. Kalau Rasulullah tahu, pastilah dia tahu dah dalam kambing tu ada racun. Tak perlu malaikat bagi tahu. Jadi nak katanya Rasulullah akhirnya tahu kambing tu ada racun sebab apa? Sebab malaikat bagi tahu. Begitu juga dalam peristiwa sihir ini, kita
Kita tengok nanti peranan malaikat. Bukannya Rasulullah sendiri tu ada super power ke, ada apa? Ada makrifat ke, ada kita kata bukan makrifat tu, maksudnya ada super power tu. Sebagaimana kita maklum, kalau orang tu hebat, dia ada kelebihan tertentu. Tidak. Segala mukjizat, segala maklumat gaib yang Rasulullah terima adalah melalui perantaraan malaikat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita tengok perbahasan ini insya-Allah. Baik, soalan yang berbunyi, saya pernah mendengar kisah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Bolehkah Ustaz pastikan kesahihan kisah ini? Sedangkan nanti kita akan tengok ada ayat Quran yang menyebutkan Rasulullah ini dijaga depan belakang. Malaikat, maksudnya malaikat sentiasa jaga. Jadi kalau malaikat jaga, macam mana yang kata boleh sihir ni? Sedangkan sihir ni ilmu hitam, ilmu gaib lah, yang mesti guna bantuan jin iblis. Betul ke Rasulullah kena sihir? Kalau betul, sampai tahap mana? Sampai tahap teruk sangat ke? Sampai campur sampai nampak begitu, ataupun sampai tak sedar diri, sampai muntah darah apa lagu mana? Itu perbincangannya. Al-Bukhari dan Muslim, jawab guru kita hafizahullah taala Dr. Umar Muhammad Noor, ya, kisah yang bersaudara dengar ini bersumberkan sebuah hadis sahih. Ada sungguh. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya, yakni Urwah tadi, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abi Bakr, yakni zaujah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki daripada Bani Zuraik bernama Labid bin Al-A'sab, Labid ibn Al-A'sab, telah menyihir baginda. Siapa Labid bin Al-A'sab ni? Yahudi sebenarnya. Seorang Yahudi. Dikabalahnya Rasulullah SAW. Disihir Rasulullah. Jadi apa yang berlaku sehingga ke Rasulullah SAW berasa telah melakukan sesuatu padahal baginda tidak melakukannya. Kesan sihir tersebut telah menyebabkan Rasulullah jadi macam dia rasa dia buat benda yang dia tak buat. Dia jadi macam peni-peni lalap gitulah. Jadi macam ada kesan lah, maksudnya ada kesan. Baik. Tapi adakah kesan itu terlalu teruk sehingga menghilangkan kewarasan akal, sehingga menyebabkan Rasulullah tidak melakukan syariat-syariat wajib atas diri dia? Yang itu kita akan tengok nanti. Pada suatu malam, baginda sallallahu alaihi wasallam berada di rumahku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, baginda berdoa dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fi mashtaftaituhu fihi. Atani ar-rajulani faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijlayya. فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصام. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة حنة أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافني الله فكرهت أن أثور على الناس به شرا فأمر بها فدفنت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Baik, tengok dia punya terjemahan hadis peristiwa ini yang menarik ini. Aisyah kata satu hari Rasulullah di rumah aku, Rasulullah kelihatannya berdoa sungguh-sungguh pada Allah, minta bantuan pada Allah.
Akhirnya kemudian Rasulullah pun kata, wahai Aisyah, tahukah engkau Allah telah memberikan jawapan atas perkara yang menimpa diriku? Bila Rasulullah rasa tak sedap badan, rasa macam pelik, dia rasa dia buat benda dia tak buat apa semua itu gini tu, macam pening ke panas badan ke lagu mana tu, Rasulullah pun doa sungguh-sungguh pada Allah. Jadi tiba-tiba setelah berdoa sungguh-sungguh itu, Rasulullah pun selepas selesai tu bagi cerita pada Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau Allah telah memberiku jawapan atas perkara yang menimpa diriku? Jadi Rasul kata, tahu tak, aku telah dapat jawapan lah apa yang berlaku pada aku ni, rasa tak sedap badan apa semua ni. Pelik ni demam biasa pun tidak. Nak kata pening kepala biasa pun tidak ni. Sebab itulah bila ada buku yang menyebut Rasulullah pun tidak pernah sakit, sebenarnya tak apa tepat lah. Rasulullah sakit juga tuan-tuan. Nah, Rasulullah sakit. Gitu. Baik. Dua orang lelaki. Allah Azza wa Jal dalam makbulkan doa Rasulullah telah mengutuskan malaikat yang berupa dua orang lelaki. Tapi ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak dapat melihat lah. Kalau tak mesti dia kata aku tengoklah dua orang tu duduk depan Rasulullah tu. Ada dalam riwayat ni Rasulullah cerita pada Aisyah. Salah satu yang ini seorang-seorangnya duduk di sebelah kepalaku, yang seorang lagi duduk di sebelah kakiku. Yang ni duduk kepala seorang, duduk di kaki seorang. Dua malaikat turun dalam rupa manusia yang Rasulullah nampak, dalam rupa manusia bukan rupa asal mereka. Seorang duduk di kaki, seorang duduk di kepala. Yang satunya lalu berkata ataupun bertanya, adakah yang menimpa orang A? Jadi yang seorang lagi duduk dialog pula. Mari-mari duduk di kepala Rasulullah seorang, duduk di kaki seorang. Mereka pun berdialog. Yang di kepala tanya yang di kaki jawab pada mana, balik ke. Tapi berlakulah dialog kepada Rasulullah lah, keadaan Rasulullah sedarlah mereka tu ada. Maka seorangnya tanya, apakah yang menimpa orang ini? Kenapa dia ni? Maka yang seorang lagi pun kata, disihir. Menarik lah. Jadi yang seorang lagi kata, disihir. Kemudian apa berlaku? Seorang lagi pun berkata, yang bertanya ulama tadi kata, siapakah yang menyihirnya? Maka malaikat yang berupa orang yang kedua yang Rasulullah dapat tengok dengan mata dia tu, kata Labid ibn al-Asam. Sebut nama tu. Labid bin al-Asam. Dia tanya lagi, melalui apa, guna apa ni, sihir ni? Dia pun kata melalui sebatang sikat dan penutup tunas kurma jantan. Apa benda ni? Macam bekah lah kot. Penutup tunas kurma jantan. Macam dia sihir ni di sikat tu ada rambut. Rasulullah ni rambut panjang kan? Jadi dia sikat rambut. Sikat tu sikat patah. Yahudi ni telah upah orang yang boleh ambil benda tu dan dia telah guna untuk sihir tersebut. Memang ada. Apa berlaku kemudiannya? Di manakah benda itu sekarang? Benda yang dibuat tu, yang dijampi serapah, yang di ruqyah tidak syar'iyah tu, sihir tu, ilmu hitam tu duduk mana sekarang? Lalu yang seorang lagi pun jawab, di perigi Zarwan. Dia buat-buat, dia lepas dalam perigi. Ada sungguh. Sebab tu kita beriman ya dengan adanya sihir. Dalam Quran jelas menyebutkan yu'allimunan nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Panjang perbahasan ayat itu. Dalam tafsir ayat ahkam dibincangkan hukum orang yang mengamalkan sihir dan terbukti dia betul-betul amalkan sihir. Dalam mazhab Syafi'i boleh dibunuh orang macam ni. Apabila sihirnya memang untuk buat jahat pada orang dan dia pun mengaku saya memang duk beramal sihir, dia pun maksudnya jelas lah, bukti-bukti dia jelas. Bila bongkar rumah dia tu penuh dengan segala alat sihir apa semua begitu begini, maka orang lagu ni kalau ikut hukum syarak, hukum hudud, hukum jenayah Islam, maka orang ini menurut mazhab Syafi'i bahkan boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Kerana jenayah dia itu melibatkan kerosakan dan kehilangan nyawa. Baik, katanya lagi apa dia?
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabat dia, beberapa orang sahabat itu pergi. Dalam setengah riwayat disebutkan siapa sahabat tu, Ali-nya, Umar-nya. Kena tengok balik riwayat yang menunjukkan ada nama-nama sahabat yang diajak pergi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi pergi tersebut bersama beberapa orang sahabatnya. Baginda menceritakan bahawa warna air perigi itu seperti perhan inai. Warna keladak lah, warna yang kita kata kotor. Pokok-pokok kurma yang ada di tempat itu kelihatan seperti kepala-kepala syaitan. Tu. Dia punya suasana tu mengerikan ataupun menurut pandangan Rasulullah yang kasyaf, yang dibuka hijabnya, yang boleh tengok benda gaib yang Allah Ta'ala benarkan, maka Rasulullah tengok perkara-perkara itu. Aisyah berkata, bertanyalah kepada suami dia dah, adakah kanda lah lebih sesuai di situ ya kalau kita ni. Apakah kanda akan mengeluarkannya? Baginda menjawab, Allah telah menyembuhkan diriku. Aku bimbang perkara ini akan membawa keburukan kepada masyarakat. Lalu benda itu ditanam di dalam tanah. Sahih Al-Bukhari nombor 5763 dan Sahih Muslim nombor 2189, dan ada lagi beberapa riwayat yang menceritakan cerita yang sama tapi riwayat yang sedikit berbezalah. Sebagai contoh disebutkan dalam tafsir Mu'awwizatain, tafsir surah An-Nas dengan Al-Falaq itu disebutkan bila diambil dalam bungkusan hitam, maka bungkusan itu terlilit sebanyak 11 lilitan. Maka dibacakan Qul a'udzu birabbil falaq, dibuka satu lilitan. Min syarri ma khalaq, dua lilitan. Jadi surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ada sebelah ayat belaka campur dua tu, maka ada sebelah belitan bungkusan tersebut. Bila dibuka di dalam itu ada sikap Rasulullah tadi dengan gumpalan rambut. Memang ada ni. Santau-santau ke apa, lebih kurang santau lah kot kalau kita orang ini tak. Jadi ada sungguh. Kita mengimaninya. Tapi kita mengimani itu maksud kita percaya benda tu ada, bukanlah sehingga akhirnya kita pula tu takut ke dia melampau dan juga kita duk guna dia. Tidak. Kita mengimani sihir tu ada, dalam masa yang sama kita mengimani bahawa Rasulullah dan Allah dan Rasulullah ajar kita nak berlindung daripada benda-benda jahat begini, antaranya amalkan Mu'awwizatain. Antaranya mengamalkan ayat kursi. Antaranya nak masuk rumah bagi salam, baca doa lebih kurang. Benda-benda begitulah. Sebab kita beriktikad benda sihir, benda kacau oleh jin iblis ni, mereka takkan boleh buat apa-apa pada kita selagi mana Allah tidak benarkan mereka buat apa-apa pada kita. Mereka bolehlah nak try buat tu buat ni, tapi selagi Allah tak kun, iaitu jadi atas kita sihir dia tu, maka tak boleh jadi. Itu iktikad akidah kita. Bukannya bila kita duk kaji pasal jin, kaji pasal hantu, kita pula jadi kagum pada dia. Kita pula jadi, bolehlah minta tolong jarang-jarang. Bukan begitu. Tujuannya kita lebih tahu hakikat jin, hakikat sihir ni. Akhirnya kita pun jadi menyampah, kita jadi tak nak, jadi kita jadi benci. Tapi dalam masa sama, kita mengamalkan apa yang sunnah ajar untuk berlindung daripada yang dinamakan sihir, jin, iblis apa semua. Itu matlamat penceritaan antara lain menyebutkan tentang Rasulullah SAW di sihir. Bahkan ia juga membuktikan, saya dah sebut di awal tadi, bahawa Rasulullah bukan totally dapat tahu perkara gaib secara mutlak. Tak tahu. Kalau tidak, mesti Rasulullah tahu sendiri. Oh ni Labid ibn al-Asam lah buat aku ni. Ada Rasulullah sakit dulu sikit. Cuma sakit Rasulullah kena sihir ni tidaklah teruk, tuan-tuan. Maksudnya dia sekadar berasa tadilah dia buat benda yang dia tak buat. Duk main pening, kepala berat ke, badan panas, begitu je lah. Tidaklah sampai muntah darah, sampai tak boleh nak semayang. Tidak, tak sampai tahap. Yang ni dari satu segi Allah Ta'ala jagalah. Allah Ta'ala jaga juga. Tu ada orang tanya soalan ni. Memang ada lagi yang minta tolong dengan jin, syaitan zaman ni nak jatuhkan perniagaan, rosak kebanyakan orang lain kebanyakan. Ya, benar sekali. Ada, memang ada. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala tak jadikan kita mangsa, apatah lagi seorang pemangsa. Waliyadzubillah min dzalik.
Sebab benda tu terjadi tanpa sedar ada. Contoh, sihir ain, panahan mata jahat tu. Dia kadang-kadang kita tak ada jampi serapah apa, tapi pandangan mata kita itu melihat dengan penuh hasad dengki yang menyebabkan iblis jin ni boleh guna kesempatan itu untuk pergi kepada orang yang kita duk benci, tak suka tu. Dia boleh take action dalam momen itu. Kita tengok dengan mata lah, dengan hujung mata, aku kalau dapat ni sekian. Kalau takdirnya Allah, jin iblis duk ada masa tu, duk rasa dia adalah proses dia lagu mana kita pun tak reti juga. Tapi nak katanya, jadi sebab ada sahabat Rasulullah kena gitu. Kan sahabat Rasulullah terkena ni, saya ingat Dr. Mazhar cerita ya. Bila orang tanya pasal ain, boleh Google pasal ain, ada apa nama video pendek-pendek yang menarik daripada ustaz-ustaz sunnah kita yang bawakan hadis tentang ain ni. Kadang-kadang itu dengan satu pujian saja. Ada seorang sahabat ni, dia punya body ni, kalau kita hari ni orang yang main gym ni lah, orang lelaki dia kekar, ni mantap betul. Sebab tu saya tunjuk kepala saja ni. Jadi dia punya body tu cantik, satu hari dia mandi ke lagu mana ya. Jadi nampak ada sahabat lain nampak puji. Macam puji saja, puji tu. Puji ialah puji. Cantik ya. Mantap betul lah bagi kita hari ni kan. Mantap betul lah. Jadi pujian itu telah menyebabkan kawan ni jadi sakit, kena ain. Jadi lepas tu jadi sakit, jadi kuruh, jadi tak bermaya. Dan adalah ubat-ubat dia yang dia boleh diperubati menggunakan ruqyah syar'iyah dan seumpamanya. Tapi nak katanya tak pasal-pasal lah. Tu bahayanya kita ni sendiri. Bukan kita nak buat pun, tapi benda tu mari. Tu bahayanya kita diajarkan untuk ghaddul basar, tundukkan pandangan. Bila tengok benda yang terlalu cantik, terus kita sebut subhanallah, masya Allah. Itu benda-benda yang akhirnya kita kembalikan apa-apa yang menakjubkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingat Ustaz Al-Amin, Muhammad Al-Amin, dia cerita dia pergi ke Iran. Dia kata dia pergi ke Iran tu, dia nak cross ke Syria ke, dia kena melalui satu padang pasir yang padang pasir lah. Tapi dia akan lalu malam. Jadi bila nak lalu malam ni, dia pelik lah. Iaitu dia punya driver ni yang dia sewa tu, pick up tu, malam tu nak bertolak, siang ni belitung gasnya, 2-3 tong letak belakang, makanan buah letak belakang. Dia pelik lah, apa ni sangat ni. Kawan ni pun cerita, lalu situ, bocor tayar ke, enjin mati ke, memang tak ada orang lalu. Padang pasir betul. Betul-betul padang pasir. Lalu malam tu sebab sejuk lah, siang habis. Jadi bila begitu makanan apa semua banyak begini. Dan sebelum bertolak tu mereka singgah di satu perkampungan yang bila masuk kampung tu rumah tak banyak, ada belah-belah rumah saja. Rupanya mereka beragama Zoroastrian, agama klasik Iran sebelum zaman Islam, sebelum zaman Syiah apa semua lagi. Zoroastrian ni some kind of Majusi, tapi mereka ada Tuhan yang nama Ahura Mazda. Bukan kereta Mazda. Boleh cek nanti. Ustaz Ahmad Ikram pernah buat video tentang perkara tersebut. Agama kuno yang masih hidup. Mereka sembah apa dia? Kalau Majusi sembah api, Ahura Mazda ni mereka sembah bintang. Jadi Ustaz Muhammad Al-Amin kata pelik lah. Ada lagi zaman ni orang duk, ialah dalam keadaan Islam dah berkembang, Kristian dah berkembang, jadi agama. Jadi ada lagi orang beragama dengan agama klasik kuno ini. Pelik lah dia ya. Dan mereka memang menjemah bintang. Pelik tu. Jadi malam tu bila bertolak daripada situ tu, dah lalu padang pasir kosong, tak ada orang, hening ni, maka Ustaz Muhammad Al-Amin pun minta dengan driver nak pergi duduk belakang. Nak kodonnya nak feeling lah. Dia kata saya ingat lagi tu, tengok dengan radio ACIM je itu. Dia cerita tu menarik. Dia kata baringlah di belakang. Dia kata rupa-rupanya baru dia faham
Kenapa ada lagi manusia yang boleh kagum dengan alam ni? Makhluk Allah juga. Tapi dia tengok tanpa panduan wahyu, dia kagum. Rupa-rupanya dia tengah padang pasir malam ni, bila mana langit tidak ada awan langsung, malam cerah tengah menderang, bintang punya cantik ini tak boleh nak gambar. Jadi cantik kagum tadi menimbulkan takjub. Oh, inilah kali Tuhan. Nampak tak? Sebagaimana Nabi Ibrahim yang bertanya, adakah bulan, adakah bintang, adakah matahari itu. Tapi demo ni tidak ada panduan wahyu, dia tengok, barulah dia faham kenapa orang boleh terpesona, terkagum. Dia mari dengan rasa kagum, terpesona. Jadi benda yang tak bila begitu tu dia boleh sampai ke muncak. Inilah Tuhan. Dan itu same of berlaku pada cult, kultus-kultus ataupun yang kita namakan dalam Islam sebagai sufi, tarikat yang melampau itu, ataupun golongan sesat, memang dia guna kaedah untuk mengagumkan ni. So nak bagi pengikut kagum, kena ada benda pelik, benda raib, benda ajaib, benda-benda mistik. Oh, itu guru kita ni, makan 3-4 pinggang, relax ya. Kata itu bukan mukjizat kesaktian, itu gelojoh namanya. Tapi nak katanya kita meletakkan parameter kena benda pelik. Kalau ada benda pelik saja, orang tu hebat. Tak kira dah patuh syariat ke tak patuh syariat ke, mari daripada setan iblis ke, yang penting nampak ganjil, nampak lebih hebat daripada seumpama. Tu dia. Jadi satu perkongsian yang menariklah daripada Ustaz Muhammad Al-Amin tentang hal tersebut. Baik pada cerita kita. Jadi apa yang berlaku adalah perbincangan itu hadisnya jelas. Cuma perbincangan tadi setakat mana Rasulullah kena sihir apa semua tu panjang lebar Buya Hamka. Siapa ada tafsir Al-Azhar boleh baca pada tafsir surah An-Nas dengan tafsir surah Al-Rusnya. Bukan hendak menafikan, soalan dia berbunyi, bukan hendak menafikan hadis sahih, kata dia. Cuma saya berasa pelik. Bagaimana mungkin sihir boleh berkesan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam padahal baginda selalu terpelihara daripada gangguan syaitan. Pelik soalan dia ni. Kan Rasulullah dijaga malaikat. Macam mana tiba-tiba boleh sihir ni? Baik, dan ini juga menggambarkan bahawa Rasulullah pun manusia biasa macam kita pada flesh and blood-nya. Dan kelebihan Rasulullah adalah semata-mata kerana dia adalah Rasul, iaitu utusan pilihan Allah. Yang orang lain tak mungkin boleh jadi. Sebab dia adalah khataman nabiyyin, iaitu Nabi yang terakhir. Baik. Pemikiran yang bermain di minda saudara ini pernah dilontarkan Mu'tazilah pada suatu ketika dahulu. Ada dah orang untuk kritik benda ni. Siapa? Golongan Mu'tazilah. Secara ringkasnya siapa Mu'tazilah ni? Mu'tazili ni golongan yang menyelisih. Ahli sunnah wal jamaah adalah jamaah orang majoriti, dia menyelisih daripada majoriti. Panjang ceritalah Mu'tazilah ni kalau nak bincang, tapi secara umumnya dia mentauhidkan Allah. Dia beriman pada Nabi Muhammad apa semua. Tapi bila masuk bab qada dan qadar, contohnya, saya ada pandangan saya sendiri. Dan pandangan mereka tu bersalahan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi adakah mereka ini kafir? Tidak, mereka tak kafir. Mereka masih Islam, Muslim mereka. Cuma mereka dikira sebagai terkeluar daripada ahli sunnati wal jamaah. AKA ahlul bid'ah wad dalal. AKA sesat. Ahlul bid'ah wad dalal ni sesat lah. Jadi sesat ni tidak semestinya kafir. Sebab tu saya selalu ulang ya. Sesat tak semestinya kafir. Sebab tu orang sesat yang difatwakan sesat di Malaysia ni, Melayu-Melayu lah ramai tu, bila mereka meninggal dunia tetap ditanam di perkuburan orang Islam. Tak tanam di jirat Cina, tidak. Dia pernah kubur gereja, tidak. Tetap tanam di kubur orang Islam. Walaupun difatwakan mereka itu sesat,
dan tidak ada rekod menyatakan mereka tarik ajaran mereka itu i'tiqad, pegangan mereka tetap mereka ditanam di kubur orang Islam. Itu menunjukkan pegangan arus perdana di negara kita. Baik. Katanya lagi, mereka berpendapat, Mu'tazilah ni berpendapat bahawa hadis ini tidak sahih kerana mustahil sihir boleh menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Maksum, asimah, yang tidak mungkin melakukan dosa, yang tidak tersalah, yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Sayangnya, beberapa ulama ahli sunnah seperti Al-Jassas dan tokoh moden turut terikut dengan pandangan ini. Sebab logik ya. Kalau kita dengar sekali pun, logik. Betul lah tu, Rasulullah dijaga. Macam mana kena sihir? Secara umumnya gitu. Baik, walau bagaimanapun, pendapat ini sangat lemah, kata guru kami ini, dan ditolak, mardud. Pegangan ahli sunnah wal jamaah ialah hadis sahih, wajib diterima. Bila terbukti hadis itu sahih, walaupun riwayat itu tentang perkara ajaib ghaib macam mana pun, terbaliklah bumi ni, pergilah lagi 7 turun balik 14 kali sehari pun, tapi sebab riwayatnya terbukti sahih, maka logik kita terletak pada sahihnya riwayat. Ini cara orang beriman. Sebab tu kita boleh terima Isra' Mi'raj. Sebab kita meletakkan riwayat sahih. Sebab tu bila ada orang cerita, golongan paling popular cerita pelik-pelik, kita kata mana riwayat? Sebab kalau kamu cerita pelik pada ni pun, kalau ada riwayat yang sahih, kami percaya. Masalah bila minta riwayat, tak ada lah. Saya nak tirai, bra dengan Rasulullah tanya fatwa begitu. Begini. Kita kata tunjuklah. Sanad dia mana, riwayat dia mana. Tak boleh. Ni kata-kata ulama. Para ulama bermimpi. Para ulama mendapat hikmah, ilham. Itu bukan sumber ilmu dalam Islam. Bukan sumber syariat. Sumber syariat, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat, confirm sahih, pelik daripada tu pun kita percaya. Mudah je kita. Selagi mana kamu duk buah langit bumi pecah dua ke, balik habis nonton alangan, kamu tak datang ke riwayat yang sahih, minta maaf. Kami tak payah nak percaya, bahkan kami letak benda tu tak sahih dulu. Tak boleh percaya dulu. Sebab kamu sedang bercakap benda gaib. Tapi once kamu cerita, di akhirat esok-esok ni, ayah Nabi Ibrahim mari taubat dengan dia. Ayah Nabi Ibrahim, tu siapa dia? Ayah Nabi Ibrahim. Itulah yang duduk ukir patung tu. Mari jumpa dengan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, hari ni dia kata, hari ni aku tidak akan bermaksiat lagi pada kamu, yang tidak akan derhaka, aku beriman dan kamu Nabi. Ayah dia nama Azar, setengah riwayat menyebutkan dia. Dia kata, ya, kamu cerita ni. Ada di sahih tu. Ya, ke ada? Tunjuk. Bila tunjuk, okey, settle, selesai. Dek. Itu cara kita. Bila mana ada riwayat saja, peliklah, dahsyatlah, tak logiklah lagu mana pun, dia akan jadi logik sebab apa? Ada riwayat sahih. Berapa banyak dah riwayat-riwayat yang asalnya dia punya konten tak sahih, tak logik, futuristik, tapi kemudian zaman telah membuktikannya. Ni zaman kita ni, selepas 1400 tahun, hadis-hadis yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, tengah-tengah sejarah Islam ni, telah berlaku satu persatu. Dan itu sudah cukup untuk menguatkan keimanan kita bahawa hadis Rasulullah bila sahih, pasti betul. Itu cara kita. Dan beberapa lagi, walaupun adalah perbahasan ulama, contoh hadis lalat Kak Lina, orang medik ni, orang farmasi. Hadis berkaitan dengan lalat. Bila lalat terjun dari air, selai sekali, kaca, pergi hacur minum. Bukan. Hadis itu sebut, lalat bila jatuh, celup sekali, akak keluar. Sebab sebelah dia kaca, tapi sebelah lagi ada penawar. Ni sains kena kaji lah, buktikan setakat ni, wallahu alam lah. Kena tengok perbacaannya. Tapi
Kalaulah terbukti hadis itu sahih, hadis lalak ni masyhurlah orang yang bincang pasal apa nama fakta sains dalam hadis, mereka duk bincanglah benda ni. Cuma janganlah kita faham celuk tu celuk macam tadi lah, kaca-kaca air pula air panas. Lalak jatuh hancur dia. Okeylah tu. Ataupun 10 ekor lalat dalam tu hingga. Oh tak apa Nabi kata gini, jangan buat pasal. Dia adalah realiti dia. Apatah lagi kita ni banyak air tuan-tuan. Kalau kata teruk sangat buanglah air tu, tak ada masalah, lagi ambil air lain lah. Nah, tapi orang Arab ni rumah pada pasir apa semua air payah, segala air pun sangat-sangatlah berharga. Jadi contoh tiba-tiba dalam bekas air tu ada seekor lalat duk tenggek gitu. Duk landing sebelah sayap. Maka celup sekali buat keluar sekali. Itu maksudnya. Tidaklah duk tinggal duk kucar-kucar tunggu dia mati. Mati dah. Tak lagi tu. Tengah nazak dah tu. Tak payahlah begitu. Dah. Baik, katanya lagi apa dia ni? Ulama walau bagaimanapun pendapat ini sangat lemah dan ditolak, pegangan ahli sunnah wal jamaah ialah hadis sahih wajib diterima. Kita tidak boleh menolak sesebuah hadis sahih hanya kerana kita tidak dapat memahami maksudnya. Ulama menjelaskan bahawa hati dan keimanan para nabi memang maksum, namun tidak tubuh badan mereka. Tu. Nampak tak? Iman mereka, apa lagi kita sebut ni? Iman mereka, hati mereka, jiwa mereka, roh mereka memang maksum. Tapi tubuh badan mereka tidak. Maksudnya tubuh badan mereka ni terdedahlah kepada sakit, terdedah kepada inilah benda-benda manusiawi lah. Sakit kena pukul, sakit kena tu, terpijak duri ke apa semua. Sama je lah. Jadi katanya lagi apa dia? Justru mereka boleh terluka, jatuh sakit, bahkan dibunuh. Kan ada Nabi kena gergaji 2. Nabi Ilyas tu Ilyas Sa'ad. Kena gergaji 2 masuk dalam pokok tu. Nah. Jadi ada ramai kena bunuh. Nabi-Nabi pun. Bahkan yang bunuhnya kaum dia sendiri, Yahudi tu lah. Jahatnya. Termasuklah Nabi Isa Al-Masih yang cuba dibunuh itu. Bahkan cuba dibunuh itu. Walaupun akhirnya tidak berjaya. Katanya lagi apa dia? Adapun hati, keyakinan dan akal baginda tetap dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Justru mereka boleh terluka, jatuh sakit, bahkan dibunuh. Adapun hati, jiwa mereka itu keyakinan dan akal baginda sallallahu alaihi wasallam tetap dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Badan sakit tapi otak, ataupun badan mata tidur, sebenarnya tak tidur. Jiwa raga minda setengah zikir pada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya sihir yang berlaku pada diri baginda ini tidak lain hanyalah salah satu bentuk penyakit. Terkena sihir sama sekali tidak mengurangkan darjat baginda sebagai seorang Rasul Allah. Pendapat ini menjadi pegangan ramai ulama, antaranya Al-Maziri, Ibn Al-Qayyim, Al-Aini, As-Sindi, Al-Qadhi Iyad dan juga Ibn Hajar Al-Haytami dan ramai lagi ulama ahli sunnati wal jamaah. Tentang kesan syaitan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kemusykilan ini pernah dijawab oleh Muhallab bin Abi Sufrah. Beliau berkata, terjaganya Nabi daripada syaitan bukan bermakna syaitan tidak bergerak untuk menyakiti dan mengganggu baginda. Sebuah hadis sahih telah menceritakan bahawa syaitan pernah berusaha untuk mengganggu ketika baginda sedang salat, namun Allah kemudian menundukkannya. Adapun ada riwayat menyebutkan dia Rasulullah pernah diganggu oleh jin ifrit sehingga berlaku pergelutan antara mereka itu. Hari nombor 461, nombor 541. Baik, katanya soalan lagi, boleh Ustaz jelaskan siapa Labib bin Al-Asam yang telah menyihir Nabi ini? Siapa ni? Hebat sangat ni, berani sangat ni. Apakah yang berlaku pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam saat itu? Labib bin Al-Asam ialah seorang munafik daripada Bani Zuraik. Mengaku masuk Islam, kemudian munafik. Asalnya adalah Yahudi.
Setengah perawi menyebutnya seorang Yahudi. Kerana kaumnya mempunyai hubungan erat dengan Yahudi sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Bila mana Yahudi ni telah dihalau daripada Rom, mereka bunuh Nabi Isa apa semua tu, dan daripada Palestin zaman Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusuf, kemudian mereka dihalau macam-macam lah panjang cerita Yahudi ni. Jadi sebahagian mereka dalam skripture mereka tu ada cerita tentang Nabi akhir zaman, the Messiah, the Savior, Messiah, yakni the Savior ya. Jadi mereka carilah siapa ni, dan mereka berharap bahawa Nabi akhir zaman ini, penyelamat akhir ini adalah daripada keturunan mereka yang akhirnya bawa mereka membuka Palestin, mengembalikan hak mereka, tanah mereka yang asal, bla 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 bla. Apa yang berlaku takdir Allah dalam kitab mereka tu, dalam Zabur, Taurat, apa semua, dan kitab-kitab yang lain, memperincikan dengan jelas tempat Nabi akhir zaman ni akan muncul. Jadi sebahagian mereka cari tempat tu, berkelana, sampai di Madinah, tengok geografi, sebiji dengan apa yang adalah scripture mereka. Dalam wahyu yang mereka terima. Dalam wahyu yang mereka terima, sebiji. Maka mereka pemulalah berkampung di situ. Berapa semua sebab apa? Nak tunggu Nabi akhir zaman yang akan muncul di sini. Tunggu beberapa keturunan ratus tahun, mereka pun dah jadi orang Arab dah, tapi tak tinggal agama asal tu. Dan bila kita baca ayat la ikraha fid din, yang ada paksaan dalam agama, sebenarnya dia bersabit dengan percampuran budaya. Bila lama duduk di Madinah ni, ekonomi Madinah pun dikuasai oleh Yahudi. Dan Yahudi ni antara kaum yang terawal cintakan dunia sampai boleh manipulasi agama kerana cintakan dunia kemewahan. Mereka lah golongan yang pertama yang mempelopori sistem, kita katakan, riba itu, yang kemudian Allah Ta'ala isytiharkan perang dengan orang yang melakukan riba. Jadi ramai Ansar dan Khazraj, Aus dan Khazraj di kaum Ansar, yakni Aus dan Khazraj itu duk berhutang sehingga bergadar bergolok tanah apa semua dengan Yahudi. Itu yang telaga tahun lepas, minggu lepas kita cerita apa semua tu. Jadi cengkaman itu menyebabkan ekonomi di Madinah, walaupun orang ketempatan ramai, tapi Yahudi ni tak berapa ramai, dia kuasai ekonomi. Pernah dengar tak cerita lebih kurang sama tu? Jadi itulah pattern ni, model. Dan apa berlaku ringkas cerita adalah ketika Rasulullah muncul, ternyata Rasulullah adalah Arab. Arab ni tak lagi mereka punya asabiyah tu lain macam sikit Yahudi ni. Jadi tak nak terima. Walaupun nabi-nabi bangsa mereka pun mereka sendiri yang bunuh, bukan orang lain. Ini perangai jahat Yahudi yang Allah dalam suratul Baqarah dedicate khas tentang perangai Bani Israel. Dalam ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israel. Itu semua nak kata perangai Bani Israel. Sampai ada ulama susun berapa? 77 ke berapa? 80 ke? 77 perangai Bani Israel yang dicela oleh Allah dalam Quran. Itu dia. Ungrateful, mengkhianat, munafik ada berlaku lah. Dan bila Quran yang kata begitu, kita tak perlu tambah dah tuan-tuan. Cukup dah. Maksimum dah tu. Maksudnya muktamad dah tu. Allah sendiri yang cela. Kita nak tambah lagi apa je. Maksudnya begitu. Tadi ringkas ceritanya lagi. Yahudi ni, panjang cerita lah. Jadi Yahudi ni duduk di Madinah apa semua begitu begini. Bila Rasulullah mari, ada sebahagian mereka mengaku masuk Islam jadi munafik. Dan seumpamanya begitu begini. Baik, nanti kita cerita sama lagi. Panjang cerita tu Yahudi tu. Jadi Labid ibn al-Asam ni, okey, yang saya nak ceritanya adalah dalam ayat la ikraha fid din, Buya Hamka menjelaskan bahawa orang Arab ni, Madinah, Aus Khazraj, mereka memandang tinggi Yahudi. Sebab mereka anggap orang Yahudi ni orang yang bertamadun lah. Sebab mereka boleh membaca, ada kitab, boleh menulis. Jadi orang Arab kagum.
Arab Madinah masa tu. Jadi mereka ni telah menyerahkan anak-anak mereka. Mereka telah serah anak-anak mereka kepada Yahudi ni untuk duduk bersamalah, untuk dibesarkan, diasuh apa semua macam ni. Dan sebahagian daripada mereka telah jadi Yahudi, telah beragama dengan agama Yahudi pun. Jadi apa yang berlaku bila Rasulullah mari ke Madinah dan mak bapak kandung ni masuk Islam belaka, Aus Khazraj, mereka pun duk teringatlah anak mereka duk yang Yahudi tu. Jadi mereka naklah anak-anak mereka tu masuk Islam juga. Mereka darah daging mereka kan, mereka dah masuk Islam tu, mereka naklah. Tapi anak mereka tu dah berpuluh tahun dengan Yahudi ni. Saling tak tumpah dah macam Yahudi. Ni kes yang Labid bin Al-Asam ni. Maka di situlah turun ayat la ikraha fid din. Jadi tiada paksaan dalam agama. Maksudnya apa dia? Anak-anak Aus dan Khazraj, yakni Ansar, yang telah dibela oleh Yahudi tadi, tidak ada paksaan pada mereka. Kalau mereka terbuka hati nak masuk Islam ikut mak bapak kandung, tak ada masalah. Kalau mereka kata kami nak kekal dengan hidup kami bersama Yahudi apa semua, pun tak boleh paksa mereka masuk Islam. Tu sabab wurud kepada ayat la ikraha fiddin. Boleh pada orang politik la ikraha fiddin. Ikut dan dia je. Ikut dan dia je diguna. Ni masalah. Sikit sebanyak Baik, Labid terkenal sebagai seorang ahli sihir yang sangat handal. Bangsa Yahudi di Madinah menjanjikan sejumlah wang jika dia mampu menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada game ni, ada bet ni. Kau boleh kami bagi sekian harga. Tu posisi bilion ke, habis ada tak tahu apa kita tu. Baik, seterusnya katanya lagi apa ni? Lalu Labid menyahut seruan itu dan berkata, jika Muhammad benar seorang Nabi, maka Allah akan menyembuhkannya. Namun jika bukan, maka sihir ini akan membuatnya gila. Tengok jahat. Tengok orang jahat ni Yahudi. Dah lah Yahudi, sihir pula. Tengok apa nama nota kaki tu dalam Fathul Bari jilid 10 halaman 22. Katanya lagi, menurut Ibn Muflih Al-Hambali, sihir yang dikirimkan oleh Labid ini merupakan salah satu jenis sihir yang paling dahsyat. Ia dinamakan sihir Al-Namrijal, yang terdiri daripada pengaruh roh-roh jahat dan reaksi kuasa alam. Namun begitu, sihir yang menimpa baginda hanya berkesan kepada pandangan baginda sahaja, bukan pada akal dan kesedaran baginda. Ya, tubuh badan rasa tadilah, duk rasa pening, rasa berkali termenung sekejap kalau ke mana, tapi akal jiwa Rasulullah masih lagi dijaga oleh Allah. Ketika itu Rasulullah SAW seolah-olah melihat sesuatu bukan seperti sifatnya yang sebenar. Namun apabila diperhatikan, perkara itu diperlihatkan seperti hakikat. Qadhi Iyad berkata, jelaslah bahawa sihir ini hanya memberi kesan kepada tubuh zahir baginda sallallahu alaihi wasallam, pemikiran dan kesedaran baginda, the soul, the mind, benda-benda yang bersabit dengan conscious, itu semua tak terlibat. Yang terlibat adalah physical Rasulullah SAW. Untuk menghadapi sihir ini, Rasulullah SAW bertawakal dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Baginda SAW berdoa dan memohon bantuan tanpa henti sehingga Allah berkenan mengabulkan doa tersebut. Barangkali bukan sekali pun doa tu, berkali-kali, wallahu a'lam. Hadis disebut macam sekali lah, tapi barangkali tak boleh jadi beberapa kali, banyak kali juga. Nah, apa pengajarannya yang lain pada kita kisah ni? Na'udzubillah, kalaulah ada di kalangan kita ni pernah diuji dengan apa saja jenis sakit yang melibatkan sihir apa semua ni, maka sunnah Rasulullah yang kita belajar dalam hadis inilah yang terbaik. Konsistenlah duk buat doa, duduk baca Quran ke apa semua, segala ayat-ayat ruqyah, zikir-zikir apa semua jangan tinggal. Kalaupun ada lagi pun konsistenlah, sebab kita yakin
Takkanlah kita nak kata, tak ada guna duk baca Quran hari-hari ni. Tak ada guna apa benda boleh pahala tu. Mungkin kalau tak kena kacau tu Quran pun jangan baca. Tapi at least dah ada sakit tu, hari-hari, seminggu khatam sekali. Seminggu khatam sekali. Tengok-tengok nak boleh ke, na'udzubillah mati bukan sihir ni, sempatlah 100 kali khatam Quran contoh. Itulah hikmahnya. Nampak tak? Kalau tak kena sihir tadi, tak cara ni, zikir lah berapa itu begini nak. Tapi semenjak kena sakit tu sama ada sengaja ke tak sengaja buat orang ke apa semua, mula sungguh-sungguh duk ngaji, mula sungguh-sungguh zikir, tahajudnya apa semua itu gini, tanpa sedar sebenarnya tu cara Allah nak bagi peluang pada kita banyakkan amal soleh. Tanpa kita sedar. Kalau tak ada benda-benda tu kacau tu, mungkin kita pun relax. Sekadar cukup makan macam biasalah. Begitu keadaannya. Baik, penutupnya untuk malam ni insya-Allah. Apa dia tu? Menurut Ibn Muflih, benteng paling kuat dan ubat yang paling mujarab untuk menolak sihir setelah berlaku adalah dengan menghadap Allah Azza wa Jalla, bertawakal dan meminta perlindungan daripadanya. Inilah satu-satunya amalan yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melawan sihir tersebut. Inilah penawar yang paling mujarab dan utama. 23 apa tu? Al-adabus syari'ah wallahu a'lam. Jadi sikit ulasan akhir kita berkata sihir ni. Ya, sihir tu ada, orang Melayu pun kaya dengan sihir, campur aduk habis licin. Bahkan antara sihir yang dahsyat ni sihir yang mari daripada orang pedalaman, orang asal. Itu lagi dahsyat tu. Jadi ada sungguh sihir dan semuanya adalah permainan jin iblis, bantuannya mesti ada kaitan. Dan alhamdulillah kita pun ramai asatizah ataupun mereka yang minat belajar ruqyah syar'iyah. Namun biasanya ruqyah syar'iyah ni dalam konteks alam Melayu kita ni banyak yang bercampur aduk. Jadi kena cari yang betul-betul patuh syariah. Jadi kita kena ada ilmu jugalah. Kalau pergi tengok, okey, rupa tu memanglah macam ustaz lah apa semua. Tapi bila dia start merawat jampi serapah dia, mula jampi-jampi benda pelik-pelik. Baca ayat Quran pun terbalik ke, bunyi tak bunyi. Mula berlaku tanasuh arwah, menurunglah apa semua. Jadi kita kata ini tidak patuh syariat dah ni. Maka perbincangan luas dalam masalah perubatan ya, alternatif ni, perbincangan luas. Bahkan kalau tanya saya, sebaiknya tak boleh langsunglah kita pergi pada Tok Pomo kawan dukun ni. Tapi setengah pihak dia kata, tak boleh pukul kata begitu. Sebab ada Tok Pomo kawan dukun ni, nama saja Tok Pomo kawan dukun. Tapi rawatan dia tu memang betul-betul guna kaedah kampung, herba-herba apa semua ni. Bukannya duk panggil syaitan iblis. Saya kata kalau yang macam tu okeylah. Memang kita okey pun. Tapi yang masalah yang banyak, pengalaman saya sendiri tu tengok-tengok baca buat kajian ni, memang banyak yang bercampur aduk habis licin. Untuk bidan sebagai contoh. Bidan ni tak ada masalah lah. Ilmu menguruk dia tu bukan main lah hebatnya. Tapi ada setengah bidan ni, makcik, ada syarat dia. Syaratnya kena sediakan duit shilling lama, sekian-sekian. Jadi tempat ni kena letak kain kuning belakang. Jadi kita pun alamak. Tak boleh ke menguruk-menguruk je lah. Kenapa nak syarat pelik-pelik ni? Dia ada sebab-sebab dia lah. Yang kita khawatir lah, kita pun jadi risau lah bila dah pelik-pelik macam tu kan. Sepatutnya kita rasa tak selesa, kita rasa tak payahlah mari menguruk, lepas tu balik lah. Sebab ilmu menguruk tu ada masalah. Tapi masalah ilmu tadi lah, panggil tu, panggil ni. Kita tahu apa benda tu, jadi kita khawatir di situ. Jadi demikianlah. Bila sebut kata merawat atau berubat ni, nak kata tak boleh langsung pun, tidaklah tak boleh langsung. Boleh, tapi kita sendiri tu kena pilih. Bahkan ada perbincangan ya, Maulana Muhammad Asli Yusuf dalam membahaskan kitabul penama tib dalam Sahih Al-Bukhari, saya dah dengar juga. Dia sebut ada sampai satu peringkat kita ni, kalau kata dah cuba dah ruqyah syar'iyah, dah cuba ubat hospital, dah cuba
belaka dah. Cuma dalam masalah sakit kita tu memang masyhur seorang bomoh ataupun perawat ni bukan Islam. Maka dalam keadaan sudah darurat, sudah habis semua segala kita teradah tu, dibenarkan dalam keadaan darurat itu gilah cuba untuk dapatkan rawatan daripada perawat sokol bomoh yang bukan Islam tadi. Saya dengar mula-mula terkejut. Bahaya ni Maulana. Saya kata kalau dengar pada orang tak mengajar orang kampung ni, masalahnya dalam turutan tu, itu option nombor 10. Faham tak? Masyarakat kita ni, dia takutnya dia dengar yang tu, itu option nombor 1. Yang kita risau tu. Sepatutnya kena pergi hospital dulu, kena ruqyah syariah dulu, ambil masa, try dulu ni. Baru nombor 10 tu tak boleh buat apa sangat dah. Memang yelah, last. Kita kata last kopek dah, last choice dah ni. Kalau tak jadi kali ni tak apalah, kalau mati pun puas hatilah redha. Begitu kita kata deh. Nombor 10 dah option tu. Kita takut bila benda perbincangan ini leak ataupun dibahaskan secara terbuka di luar, pilihan netizen itu bukan nombor 10, nombor 1. A'udzubillah, kita risau Jadi saya yakinlah, sebab saya cerita sini, saya yakin semua dah ada asas yang kuat, paling tidak tahu. Kita bukan mengesyorkan, cuma option tu ada. Tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Apa dia? Syaratnya, bila pergi merawat tu, kalaulah dia suruh benda yang langgar akidah syariat, tetap tak boleh buat. Contohlah, kita pergi merawat untuk pemosiam ni, dia suruhlah pakar patung Buddha dia. Tak boleh lah. Tak boleh lah kita ikut. Tapi kalau dia kata, balik ni makan bawang 3 ulas sehari, tak apalah. Balik ni nak bagi ubat ni jadi, saya punya perawatan ni jadi, apa dia? Tumbuk halia, masuk air, kacang-kacang, buat teh halia, minum. Sedap pun. Tak ada masalah. Tapi kalau dia kata, apa dia? Balik ni saya bagi bekas sikit abu mayat. Apa dia? Nak tidur ni, capur sikit dengan air, minum. Tak boleh lah. Itu benda haram tu. Tak jelas. Tapi ada setengah orang ni, dia kira itu ikhtiar, boleh lah. Siapa dia kata? Ustaz mengajar kata boleh. Sudah. Syarat dawabit tu, disiplin tu. Bahkan ada setengahnya, saya nak sebut geli lah. Syarat-syarat, contoh orang nak khabar ni. Orang nak belajar nak khabar. Syarat dia apa dia? Nak sebut geli lah. Tapi biar sebut sebagai jelas. Benda ni tak sebut kan tak erti. Iaitu apa dia? Antaranya amalan. Bila berak tu, kepala tarik tu tek dengan tangan, jari ujung jari, tek di mulut. Ke tidak tu? Tu kena buat semua bila nak berak. Ini kerja kalau kita waras, kalau kita ada sedikit ilmu fardu ain, of course lah kita takkan buat lah benda tu. Walaupun tujuannya untuk merawat, tujuannya untuk tu ni. Tapi setengah orang tak lah. Sebab apa? Nafsu menguasai, dia pun tak faham ke akidah ke syariat, atau tidak jaga, buat jugalah. Alhamdulillah tu tadi. Lepas tu saya selalu sudahkan bila bincang benda begini, pesanan yang dibuat oleh almarhum Datuk Ismail Qamus. Rahimahullah ta'ala. Dia kata lebih baiklah kalau takdirlah, na'udzubillah, kita ni Allah Ta'ala uji dengan sihir tadi. Lebih baik mati dalam keadaan mempertahankan akidah daripada kita pergi cuba merawat situ sini yang tidak patuh syariat sehingga tergadai akidah kita. Dia sebut gitu tu tuan-tuan. Saya pun dengar tu, Allah ramai belum ngomong. Tapi orang, na'udzubillah, kita tak minta kena sihir ni, tapi benda tu ada masalah ni. Na'udzubillah, sakit benda tu dahsyat. Dan orang yang boleh sabar dengan benda tu kena setahun, 10 tahun, dan mati atas jalan mempertahankan akidah dengan sakit tu, Allah, saya tak tahulah darjat dia tinggi mana, kafarah dosa banyak mana. Tak boleh nak bayar. Sedih tengok tuan tu daripada luar kufri, tak muta darah apa semua. Tapi reward hasil kesabaran, hasil keredaan dia dengan ujian Allah itu sebagaimana ujian lain yang
confirm dapat pahala besar banyak tu, dosa-dosa habis banyak. Tu yang kita kata kena fahamkan golongan ataupun siapa-siapalah yang dekat kita yang ta'udzubillah Allah Ta'ala pilih untuk diuji dengan ujian itu. Kita pasti diuji. Kita pasti. Wala nabluwannakum شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. Aku pasti akan uji kamu kata Allah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, daripada rasa takut, wal ju' rasa lapar, wal anfus kematian, nyawa, wal anfus was thamarat, dan juga kekurangan kerosakan harta benda, buah-buahan tanaman apa semua. Memang kena uji lah. Wallahu a'lam. Okey, habis itu. Ada soalan Ustaz dekat chat. Daripada Kak Lina. Daripada Kak Lina. Urut pun ada baca-baca. Kalau baca-baca semata-mata tak ada masalah. Dan kalau bacaan-bacaan itu sekadar mantra, tapi mantra yang kita dengar boleh faham, dan maksudnya tidaklah meragukan, sekadar macam pantun-pantun, okeylah. Tak ada apa pun. Tapi kebanyakannya ada makna-makna dan ada maksud-maksudnya. Yang saya selalu baca itulah syatarti liur titiklah liur pada anak laki-laki pada. Saya dah ulang sampai ingat dah benda tu. Aku beramal. Ada seorang muslimat lah masa saya kuliah muslimat di mana? Di apa Gajah ni? Kat rumah saya ni. Bubu Gajah. Bubu Gajah. Gajah. Dekat Gajah. Di Kubu Gajah ni ada seorang akak tu lama lah, kita 2-3 tahun lah situ. 3-4-5 tahun jugalah. Konsisten dia, alhamdulillah 2 kali seminggu. Bila duduk bincang-bincang benda begini ni, dia pun kata, Ustaz, saya ni memang ada satu amalan yang mak saya bagi. Dia pun tunjuklah kertas tu. Ni dia kata mak dia ajar selepas, minta maaf saya sebut ya, selepas bersama dengan suami, baca mantra ni. Kata untuk apa? Jadi segar, jadi maksudnya refresh balik lah. Saya kata kalau gitu, pergi makan nasi sepinggir segar. Maksudnya bukan kerana benda tu. Tapi adalah dia bagi mana kata tu memang cantik, dia macam pantun. Ialah mantra-mantra Melayu ni kan dia macam pantun, macam syair gitu. Memang sebab tu bila Tok Bomo dibaca, sedap kita dengar kali. Walaupun kita tak faham. Dia ada rima-rima dia, dia ada dia punya seni di situ. Sebab tu pengkaji dalam bidang ini banyaknya orang sastra. Dan mereka teruja lah, hebat ni, bahasa begini. Kita tengok, ini puja syaitan iblis dia ni, apa cerita? Saya tengok dari perspektif akidah syariat ni, dia kata, ni tak boleh lah, ni dah panggil syaitan iblis, mari situ sini ni, bukan dia ni. Mereka ni pula, inilah seni sastra yang perlu kita pertahankan, seni budaya warisan. Itu yang kita kata, ada pertindangan di sekitar. Baik. Pengerasnya kena ada duit 5 sen. 5 sen tu yang perlu dibawa masa proses tu. Selepas proses, mahal lagi. Kurang-kurang 50 yang 100. Tak ada 5 sen tu. Baik. Apa yang Labib bin Al-Asam tu? Ada soalan lain. Bila Nabi dah tahu dia yang punca yang buat kan? Itu sebab ada 2 malaikat yang beritahu. Betul. So apa tindakan, ada ke cerita apa yang tindakan lepas tu? Sebab sekarang ni macam kadang-kadang kita pergi kepada perawat ni, dia tanya tahu nak tahu ke tak siapa yang buat. Kan dia sebenarnya ada juga kalau memang yang tak tahu macam mana dia tahu. Jadi apa kalau kita dah tahulah kalau sekarang zaman sekarang ni kan, apa tindakan kita Ustaz? Dan sebenarnya wajar tak kita tahu siapa yang buat tu? Baik, pertamanya kalau kita pergi jumpa perawat yang jenis boleh bagi tahu siapa-siapa ni, saya khawatir yang tu pun dah tak patuh syariah dah. Maksudnya kalau kita kena, contoh kita kena sihir dengan tukang sihir A, saya khawatir perawat yang kita pergi itu adalah tukang sihir B.
Sebab kalau yang patuh syariat betul, dia takkan akan terlibat dengan benda-benda macam itulah. Satu. Sebab dia bagi option, nak hantar balik ke tidak? Ni dah lain macam. Tak, kita pun kalau kita je ni tak ada iman apa semua, dah geram dah. Hantarlah 2 kali ganda. Dia hantar berapa ekor? 3 ekor. Kita bagi 6 ekor. Na'udzubillah, supaya semoga kita tak terlibatlah dengan benda kita. Satu. Dalam kes Rasulullah ni, saya teringat dalam tafsir Al-Azhar tu dia ada sebut tak? Ada dibuat tindakan kepada Labid Ibn Al-Asam. Sama ada dia dibunuh ke apa semua, saya teringat sungguh. Tapi saya rasa ada perbincangan itu. Ada perbincangan. Maksudnya natijah, sebab terbukti dia tu, dia ditangkap ke, kemudian dia diadili, maksudnya begitu. Dan akhirnya dia dikisos ke, dia ada perbincangan, tapi saya betul-betul tak ada memori. Saya kena baca balik. Kalau Kak Lina, Kak Syida dan Kak-Kak yang lain boleh tanya ustaz-ustaz yang ni baguslah insya-Allah natijah itu. Cuma dalam konteks negara kita memang ada usaha untuk melegalkan undang-undang berkaitan sihir. Kalau dibuktikan memang kena sihir apa semua tu, memang ada usaha itu. Tapi apa nak Tapi apa nama, setakat ni saya tak tahulah ada orang yang pernah dijatuhkan hukuman itu ke tidak, Allahu'alam. Kita tak tahu. Sebab benda ni ialah apa nama, dia sayang kejap nak ambil. Itulah ceritanya lebih kurang. Baik. Ada lagi kah? Ustaz, sekarang Ustaz dah masuk lah. Ustaz, intervene lah tu rasanya kalau nak ceritakan pasal bab ni memang tak berpanjangnya lah kisah ni, kan memang banyak benda yang salah nak tanya, tapi mungkin Ustaz pun dengan baju kerja lagi kan, penat kerja tadi, so insyaAllah kita sambung pada sesi akan datang lah insyaAllah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas keberadaan malam ni. Kita baik. Kak Anis tanya ni, ada mungkin last. Macam mana Nabi berubat bila dia disihir ni? Sebenarnya Kak Anis dalam yang kita duk baca ni dah disebutlah Rasulullah bermunajat, doa apa semualah. Dalam Riyadhus Shalihin ada bab khas dalam bab doa tu, di mana ada beberapa cara Rasulullah rawat diri bila kena sakit dan merawat orang lain. Ada kadang-kadang Rasulullah guna kaedah menekat ibu jari dilelangi dan tegak tempat sakit tu. Tapi zaman COVID ni yang kita buat pula tak sesuai. Dan ada yang jampi pada air. Sebab tu memang perbincangan tentang ruqyah syar'iyah dan tibbun nabawi ada bab khas tentang perkara itu. Ada bab khas. Wallahu alam, saya ada kenal seorang praktis ruqyah wanita daripada Sarawak. Saya tak tahu Kak Syida kenal ke tidak, dan dia ada buku dengan sahabat kita. Dia ada buat buku satu ruqyah khusus untuk wanita. Dan dia voice message saya, dia duk tanya kalau dia nak datang nak buat kelas di Selangor ni kena tahu dia. Saya kata kena belaka. Saya kata buat online je lah. Dia memang spesialis untuk wanita. Jadi saya duk fikir, menarik juga dia kalau sharing dengan Kak Syida kot. Ada, tapi itulah saya bagi tahu awal kalau dah belajar tu, bila terjumpa kes-kes itu, kenalah menyumbang tenaga. Saya tak berani sangat benda tu. Saya takut. Nah, jadi kalau berminat betul nanti saya bagi nombor telefon dia, boleh Syida phone dengan dia. Dia pun dah ada buku semua dan dia antara pempraktis yang agak kita kata konsisten lah dalam rawatan dia apa semua tu. Dan sunnah lah yang betul-betul ruqyah syar'iyah punya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Habis itulah kita. Tapi kita ni selalunya kita beramal kalau apa-apa berlaku pun dalam rumah ada apa-apa pun memang Kak Syida balik pada ayat Quran lah kan, baca ayat Quran semua. Jadi kita lah jadi buat pada anak-anak kan, bila berlaku hujan sebegitu macam tak ada cerita kat Ustaz itu kan. Tapi kita kena ke depan juga lah Ustaz. Nak tak nak kita takut berani kita kena ke depan dan kita kena berani. Kita kena kan. Jadi masa semangat tu memang kena lawan lah juga kan. Tapi alhamdulillah lah dengan ayat-ayat yang Ustaz bagi kita amalkan insya-Allah lah kan. So Ustaz, insya-Allah kita jumpa lagi Ustaz. Tapi nanti Ustaz bagi Kak Syida dia punya contact number dan kita cuba untuk jemaah kita lah Kak Syida kan. Ilmu cubalah juga tanya-tanya. Kan.
So insyaAllah kita jumpa lagi sahabat semua dengan kita NKCC kita yang Tajir Kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal 'asr. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Syida. Terima kasih semua. Okay, jumpa lagi ya esok pagi dengan tabel surah baru pula daripada Ustaz Nazmi, surah Al-Isra pula ya, insya-Allah. So kita jumpa lagi sebab-sebab kita jumpa lagi ya. Okey. Dan malam kita ada NKCC NKCC malam yang lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So tu dekat dalam kereta tu. Sampai Juru dah Kak Syida. Oh cepatnya ya Allah laju tu. Okey jumpa lagi ya. Okey. Saya buat link. Okey baik. Assalamualaikum. Okey baik. Salam.